الرحيم. This call is not being recorded. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. Mari kita nak ulang sedikit sebelum tu. وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. Baik. Jadi kesemuanya keempat wa kulluha tiap-tiap empat tu kesemuanya rafa' dengan dhammah. Ini kita dah bahas malam. Ya, kesemuanya rafa' dengan dhammah. Jadi isim mufrad rafa' dengan dhammah. Jamak taksir rafa' dengan dhammah. Jamak muannas salim rafa' dengan dhammah. Fi'il mudhari' yang tak berhubung dengan akhirnya sesuatu pun dia rafa' dengan dhammah seperti lafaz yadribu, yazhabu, yajlisu. Contoh. Kemudian dia kata pula wa tunsabu bil fathati. Jadi ada kalanya nasab tu nasab dengan fathah. Isim mufrad dia nasab dengan fathah. Kita kata contoh ra'aitu Zaidan, tu nasab dengan fathah. Zaidan tu fathah. Ra'aitu Ustaz nak tanya Zaidan. sikit boleh Ustaz? Ya? Nak tanya sikit boleh Ustaz? Boleh tanya. Ustaz, tajuk yang kita bincang semalam tu tajuk dalam tajuk apa Ustaz? Ya, tajuk kita semalam ni cerita dia dari awal. Kita cerita pada faslun al-mu'rabat ni dia nak cerita perkara yang apa yang kita dah belajar daripada babu ma'rifati alamatil i'rab. Dia nak cerita kata ni perkara yang dia nak cerita secara ijmali, secara umum balik. Apa yang kita dah belajar tu dia nak ulang balik tapi cuma dia nak kategorikan. Benda sama je. Dulu dia cerita secara terperinci dah. Alamat i'rab itu, rafa' tu, alamat dia ada 4. Rafa' dengan dhammah, rafa' dengan waw, rafa' dengan alif, rafa' dengan nun. Dulu. Ni dia nak ringkaskan balik. Ringkas tu maksudnya, dia nak simpulkan balik. Tu cerita dia. Nampak tu Haji? Kalau kita tahu yang dulu tu, yang ni senang lah. Betul lah. Saya rasa confused tu. Saya tanya dalam tajuk apa sebelum tu kita... Jadi ni tajuk ni dia nak untuk nak buat kesimpulan balik apa yang kita dah belajar dalam mengenal alamat i'rab. Okay. Di sini ni dia nak buat pembahagian alamat i'rab tu, bahagian i'rab tu kita bagi pada 2.
Satu i'rab dengan harakat, satu i'rab dengan huruf. Dulu dia tak cerita tapi benda dalam tu sama je. Cuma dia nak kategorikan. Dia nak pecahkan balik. Okey, yang ni duduk dalam golongan mana? Situ dia ajarkan zaman Okey Ustaz. Okey, baik. Qala al-musannif rahimahullah. Ustaz, maaf saya nak tanya juga. Okey, Macam boleh. yang Haji maaf Ustaz, sebab macam yang Haji Kamal tanya tu, jadi sekarang ni kalau dulu kita belajar rafa', nasab lah dengan jazam, khafat kan kita Semua belajar di tu. sini, semua di sini. Ya. Dia akan ada kat situ. Lepas tu maknanya kalau kita kata rafa' tu, kalau kita kata rafa' ada 4 alamat macam tu. Itu maknanya tanda dia lah kan? Tanda dia. Tanda dia. Jadi kalau kita kata ayat tu macam Muhammadun. Muhammadun dibaca rafa' baris Dengan doma. dengan doma. Macam tu lah maknanya. Ya, rafa' dengan doma. Okey, Okey, faham. rafa' dengan sebab apa? Sebab apa? Sebab dia isim Mufrad. mufrad. Kan dulu kan Okey. abang kata domah tu alamat dia berapa pula? Dia pecah pula. Domah tu berapa pecah dulu, ingat tak? Ingat. Jadi Okey, kalau dulu tu dia cerita terperinci dah. Dia tak mau cerita yang tu dah. Dia nak cerita ni, dia nak buat pembahagian. Okey. I'rab dengan bahagian i'rab dengan harakat tu ada berapa bahagian? Ada 4. Contoh. Ni dalam ni kan. I'rab dengan huruf tu ada berapa bahagian pula? Itu dia nak cerita. Dia nak pecah-pecahkannya. Buat kesimpulan. Ya? Okey. Faham Ustaz, faham. Okey. Ya, tak Buat dengar lah macam kesimpulan ada. lah sekarang ni. Macam kesimpulan lah. Rumusan. Khulasah. Bahasa Arab panggil khulasah. Sebab tu dia tulis faslun tu. Okey. Terima kasih Ustaz. Sebab tu dia datangkan dengan lafaz faslun tu Haji Kamal Zaman. Ya Ustaz. Cuma malam saya confuse sikit. Saya ingat dia ada tajuk dia. Bila Ustaz kata khulasah tu saya faham lah. Nak rumuskan apa yang telah kita bincang lalu kan. Dia sebabnya faslun tu, dia kan sebab tu kita bahas masalah faslun tu, ingat tak? Kita bahas faslun tu. Sebab tujuan faslun tu benda yang kita dapat di sebelum ni. Dia nak ceritakan apa perkara yang terkandung dalam tu semua. Dia nak rumuskan. Baik tengok Okey. Baik, ni kita cerita. Baik, saya nak atas balik sekali lalu. Faslun, ini satu fasal. Jadi mu'rabat itu, bila sebut mu'rabat, benda mu'rab. Lafaz yang di i'rab tu ada dua bahagian. Satu bahagian qismun yu'rabu bil harakat. Yang kedua wa qismun yu'rabu bil huruf. Jadi bahagian tu ada dua lah. Satu i'rab dengan harakat, satu i'rab dengan huruf. I'rab dengan harakat kita dah beritahu dah semalam. Apa dia i'rab dengan harakat? Ajarana ada tak? Ada Ustaz. Apa maksud kata i'rab dengan harakat? Maknanya kita i'rab tu dengan menggunakan baris, yakni dhammah, fathah, kasrah dan juga patutnya 3 tapi kita tambahkan dengan sukun. Itu dia panggil i'rab dengan harakat Haji Kamal Zaman. Kalau saya i'rabkan orang tanya itulah dia. Kemudian wa qismu yu'rabu bil huruf. Dan satu bahagian i'rab dengan huruf. Apa maksud i'rab dengan huruf? Rasul Muhammad. Ini ajar Fatimah Badariah tak ada. Tu sini apa tu nama? Tu Hajah Hasbiah Hasmuni ada? Ada Ustaz. Ha. Ada Ustaz. Assalamualaikum. Boleh jawab. Huruf seperti alif waw ya, alif waw atau nun. Alif waw atau ya. Waw, alif dan ya. Dan ya. Lepas tu kalau untuk asmaul khamsah nun. Nun. Tu dengan huruf. Itu dengan huruf yang cakap zaman alif, waw dan ya. Tu akan datanglah kita bahas tu. Lepas tu dengan nun. Sebab tu lepas tu dia panggil fi'il 5 tu dia masuk dalam huruf. Haji aku tanya semalam kenapa tak masuk dekat dalam harakat? Sebab dia masuk dalam huruf. Padahal kita dah belajar dah fi'il 5 dulu. Haji Kazaman nampak tak? Dia cuma je nak ulang balik je. Cuma je nak bahagian saja, dia nak separatekan okey ni bagaimana tu je.
Cuma kita keliru. Bila keliru, apa dia ni? Macam tu lah. Baik, habis. Qala al-musannif rahimahullah. Itu kismu yang mihara. Kemudian dia nak tafsirkan. Fallazi yu'rabu bil harakat arba'atun. Dan kisim bahagian yang di i'rab dengan harakat itu dengan baris itu ada 4. 4 ni je. 4 bagai, 4 jenis ni. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, wal fi'lul mudhari' allazi lam yattasil bi akhirih syai'un. Ni kita dah ulang sampai 2 kali dah. Minggu lepas malam. Hari ni kita ulang lagi dah. Tapi ulang sekali lalu lah. Nak bagi nampak, nampak dalam ingatan. Ustaz beritahu dah. Baik, kemudian wa kulluha, dan bermula tiap-tiap yang tersebut daripada 4 itu turfa'u bil dhammah. Sebab tu kita kata kullu di sini ni kalau nisbah pada turfa'u bil dhammah, kullu ni dengan mana kullu apa kalau nisbah dengan dhammah, kullu apa di sini aja teman-teman? Dia panggil kullu apa makna dia? Siapa yang tahu dulu? Kullu dinisbahkan kepada turfa'u bil dhammah. Kita panggil kullu apa di sini? Jangan zaman. Jami'. Jami'. Dia panggil kullu jami'. Dia panggil kullu jami'. Dengan mana keseluruhan. Kesemua 4 itu dirafak dengan dhammah. Betul ke tak? Betul. Itu dia panggil kullu jami'. Sebab tu yang saya ajar minggu lepas. Kalau siapa tengok rakaman minggu lepas, kullu tu terbagi pada 2. Ada kalanya kullu dengan mana jami'. Kullu dengan mana? Majmu'. Majmu' tu sebahagian. Sebab tu kita, apabila kita tengok dalam hadis, Quran, kalau ada kullu di situ, jangan kita terus hukum. Kullu ni memang semua. Bukan semua. Tengok dulu ayat dia dulu. Contoh kita kata, kullu bid'atin dolalah. Tiap-tiap bid'ah itu sesat. Adakah tiap-tiap tu semua bid'ah tu sesat? Tidak. Bukan semua sesat. Ada bid'ah tu yang tak sesat. Bid'ah hasanah. Seperti Sayyidina Umar dia buat 20 rakaat. Dia buat dalam sembahyang berjemaah. Jadi Sayyidina Umar buat tu dia panggil bid'ah hasanah, tapi adakah sesat? Tak sesat. Maka kullu di situ yang Nabi sebut kullu bid'atin dolalah. Kullu di situ dengan mana majmu' sebahagian bid'ah itu sesat. Itulah tujuan kita belajar tu. Belajar nahwu ni tujuan tu lah nak terjemah hadis, nak terjemah Al-Quran. Kalau kita tak faham ilmu nahwu, macam mana kita nak faham Al-Quran dengan hadis? Kita tengok terjemah Quran, kita tengok terjemahan kullu tiap-tiap. Kita sebut tiap-tiap semua ke? Bukan. Sebab tu kadang-kadang cuba tengok terjemahan dekat, bukan nak kata apa kan tuan-tuan. Kadang-kadang kalau orang pandai bahasa Arab sekalipun, dia kena pandai ilmu nahwu. Kadang-kadang ada setengah orang tu dia tahu makna tu, dia tengok kamus. Kalau tengok kamus, dia tak ada tulis kullu tu dengan, dia mesti tulis kullu dengan mana tiap-tiap ataupun semua. Dia tak akan tulis setengah. Dia tak ada tulis sebahagian. Tak aja cuba tengok kamus. Ajarkan zaman. Bukalah kamu mana-mana, dia tak akan tulis kullu tu ada bagi 2. Satu kullu mana sebahagian, kullu mana tak ada. Itu kena belajar ilmu nahwu. Itu kena belajar ilmu lain lah. Dia tak ada dalam kamus, tak ada lah. Kalau orang yang kata saya hafal kamus Ustaz, vocab saya banyak. Vocab banyak macam mana pun kalau tak belajar ilmu tak boleh. Nak terjemah tak pandai. Tu penting sekali Ibaratnya kalau orang belajar Inggeris tu, kalau vocab banyak mana pun dia kena tahu juga grammar dia. Tapi dalam bahasa Inggeris lah, wallah alam lah, saya tahu yang saya tahulah. Kalau istilah bahasa Inggeris ni biar broken pun tak apa. Yang penting vocab tu banyak. Wallah alam lah, saya dengar gitu. Tapi bahasa Arab bukan begitu. Dia penting bahasa Arab, dia kena lebih pada nahwu dulu. Vocab nombor 2. Baik, habis itu. Faham lagi Okey, baik. Qala al-musannif rahimahullah. Wa kulluha turfa'u bidhammati. Dan tiap-tiap yang 4 tadi tu, arba'ah tadi. Apa arba'ah? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari' tu. Itu tu dirafa' dengan dhammah. Betul tak? Betul. Wa tunsabu bil fathati.
Dan tiap-tiap empat tu dinasabkan dengan fathah. Isim mufrad nasab dengan fathah, betul ke tak? Betul. Kita kata apa? Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Betul dan nasab dengan fathah? Betul. Kemudian jamak taksir. Kita kata apa? Ra'aitu ar-rijala. Melihat aku akan rijal. Betul tak? Jamak taksir tu nasab dengan betul. Lepas tu satu lagi. Jamak muannas salim. Ra'aitu al-muslimata. Betul tak? Betul tak Hajar Rohana? Ra'aitu muslimata. Tidak, salah. Dia kena kasrah. Betul. Kasrah. Saya saja nak perangkap nak tengok tu. Kalau kata betul, siap alu dah. Takkan nak kata ra'aitu muslimata. Tak kena. Ra'aitu al-muslimati. Sebab dia nasab dengan kasrah. Kemudian, fi'il mudhari' allazi lam yattasil bi akhir syai'un, nasab dengan fathah. Betul tak? Betul. Kita kata lan adriba. Itu betul. Habis itu. Kemudian wa tukhfadu bil kasrati, khafat dengan kasrah. Isim mufrad. Khafat dengan kasrah, betul ke tak? Contoh Betul. kita kata. Betul. Jamak taksir khafat dengan kasrah, betul ke tidak? Kita kata Betul. contoh kan. Ra'aitu bi Ahmadi, betul ke? Hajar Rohana? Betul, Ustaz. Betul. Betul. Ra'aitu bi Ahmadi. Tak saya dengar lagi, saya dengar. Ra'aitu bi Ahmadi. Betul Hajar Mahina? Betul. Betul. Dua orang cakap betul. Dah. Ra'aitu bi Ahmadi. Kasrah kan. Lepas ni pegang betul-betul Lagi siapa ajar? Ustaz Kafan kata Ra'aitu bi Ahmadi. Lepas tu jemaah kata ya betul. Salah. Betul ke? Kain ni. Salah. Salah. Allah, perangkat soalan je. Ra'aitu bi Ahmada. Kan dia kan ismul lazim yang syarif. Betul. Sorry Ustaz. Ahmadah. Ra'aitu bi Ahmada. Betul Ahmadah. Ustaz Sebab perangkat apa? tadi menghafal. Saya saja nak bagi perangkat dah tengok. Tu nak saya tengok di. Betul ke tidak ni di. Dia Hajar Mahina pun dia ikut Hajar Rohana. Kata betul, dia pun betul. Tengok dulu apa yang saya cakap. Saya buat ayat perangkap tu. Jadi ra'aitu bi Ahmada. Haji Zul bukan bi Ahmadi. Jadi dia khafat dengan kasrah ke khafat dengan fathah tu? Haji Zulkifli. Dengan fathah. Dengan fathah. Khafat dengan fathah, betul. Hajar Mahina tolong tutup speaker jap. Tolong takut tak dengar. Okey. Baik, habis. Terima kasih banyak Haji Zul. Jadi nasab dengan khafat dengan fathah, bukan khafat dengan kasrah. Nampak lagi? Lagi pula jamak muannas salim. Khafat dengan kasrah. Contoh. Kita kata khafat dengan kasrah. Kita kata marartu bil muslimata. Betul tak saya nak tanya Ajaina, betul tak Ajaina? Abdul Hamid. Ya Ustaz, tadi saya duk perhati yang tadi tu yang Ustaz cakap ra'aitu bi Ahmada tu pasal apa? Ustaz tak tanya soalan nak tak apa perasan Ustaz. Nak suruh saya penjelasan di situ? Tak, pasal saya duk perhati pasal apa duk kata bi Ahmada ya. Saya kata tadi tu saya duk perhati benda tu Ustaz tanya soalan. Lepas tu mungkin saya tanya soalan mengejut terus. Saya menyebut nama. Saya ingat nama, saya terus sebut nama. Okey, baik. Jadi sebab apa kita kata ra'aitu bi Ahmada? Sebab apa kita kata gitu? Mungkinlah saya rasa mungkin pasal ada jar kat situ agaknya Ustaz ni. Sebab bi Ahmada tu sebab ba tu dia masuk Ahmada, sebab Ahmad tu dia panggil ismul lazi la yunsarif. Isim yang tak terima tanwin, dia tak terima baris bawah. Okey. Itu jangan lupa tu.
Ya, tu. Pasal Okey, baik. Saya nak tanya terjadi Ajar Ina yang ni pula, yang bawah ni. ya Ustaz. Yang mana Ustaz? Ra'ait apa tu? Marartu bil muslimata. Betul ke tidak? Ra'aitu bil muslimata. Salah Ustaz. Salah, betul. Sebab saya saja keliru kan tu. Marartu bil muslimati. Dia Ya, khafat betul. dengan kasrah. Kena ingat Ya, khafat insyaAllah. dengan kasrah, bukan khafat dengan fathah. Ya. Jamak muannas salim dia khafat dengan kasrah, bukan dengan fathah. Tu dia habis. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Dia khafat dengan kasrah ke? Haji Kamal Zaman? Haji Kamal Zaman, fi'il mudhari' ada khafat dengan kasrah ke? Di mana Haji Kamal Zaman ni? Tak apa. Hajar Mili. Baru nampak hari ni. Hilang dia. Hajar Mili. Timbul dah. Dia boleh tanya dah ni. Ya Ustaz. Fi'il mudhari' dia khafat dengan kasrah ke? Pasal apa saya tak jumpa? Khafat dengan... Saya tanya. Saya tanya. Fi'il mudhari' dia ada khafat dengan kasrah? Tak ada Ustaz. Tak, sebab apa tak ada? Sebab... Ya. Sebab... Sekejap Ustaz. Sebab saya tak datang semalam Ustaz. Sebab saya tak masuk kelas semalam Ustaz. Minta maaf. Sedap ayat tu tak boleh guna dah. Ayat tu tak boleh. Minggu lepas ni cerita. Sebab dia jazam Ustaz. Ya? Sebab dia jazam. Oh, jazam. Jazam pula dah Saya ni. cuba lagi Ustaz. Sebab dia dekat fi'il mudhari' Ustaz cakap tadi. Fi'il mudhari' dia khafat dengan kasrah ke? Tak, dia tak khafat dengan kasrah Ustaz. Oh, khafat dengan kasrah? Tak, dia tak khafat dengan kasrah. Dia tak boleh khafat dengan kasrah. Sebab apa tak boleh khafat? Saya tanya sebab apa tak boleh? Sebab... nak tanya sebab tu. Sebab saya tak atas malam. Aduh, dah. Sekejap Ustaz, kena tengok Saya balik. nak tanya sebab tu tak apa. Ada orang nak bantu saya. Okey. Adik Fahda Nur Humairah. Sebab Fa'il tak terima khafat. Sebab Fa'il tak terima khafat, betul lah. Sebab dia isim sahaja, khafat hanya... Lupa, betul. Allah, Carilah saya ni, ya Allah. Terima kasih. Sebab khafat nak terima macam mana fi'il? Dia mesti kena pada isim. Kan kita dah belajar dulu dah. Haji tengok dulu muka surat 1 dulu. Isim apa dia? Falismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa huruf wa dukhul alif wal lam wa huruful khafdi. Isim dia terima dengan huruf khafat. Nampak lagi? Ajar Mili. Ya, nampak Ustaz. Nampak. Awal-awal dulu masa tengah i'rab tu. Itu pun ada dah. Tak apa. Ada. Fi'il tak dapat terima dimaafkan. khafat. Dimaafkan sebab ni minggu cuti sekolah, tak apa. Okey, baik. Terima kasih banyak Ajar Mili. Okey, baik. Tak apa. Itu ulang balik, nak ikut balik nak ingat kita balik. Ni benda ni kita kena ulang. Apa yang lepas-lepas tu kita ulang balik. Sebab tu dia tidak ada khafat. Sebab fi'il mudhari' dia tak terima khafat sebab dia fi'il. Yang terima khafat hanya pada isim. Kalau orang tanya sebab apa Ustaz? Kalau Haji kawan-kawan tanya. Sebab isim itu dikenal dengan khafat, dengan tanwin, dengan masuk alif lam, dengan masuk huruf khafat. Itu sahaja. Tengok muka surat awal lagi Ajar Rayu, nampak Ajar Rayu? InsyaAllah Ustaz. Nampak Okey, alhamdulillah. Baik, habis. Lagi pula watu jazamu bisukuni. Dan jazam dengan sukun. Baik. Jazam dengan sukun.
isim mufrad. Ada jazam dengan sukun tak? Apa tu Allah Muhammad? Saya nak tanya Muhammad Solihin. Ni ulang balik nak tanya. Muhammad Solihin ada tak? Saya nak tanya isim mufrad tu jazam dengan sukun ke? Muhammad Solihin kan tak ada. Tak apa. Saya nak tanya Haji Yaakob. Isim mufrad jazam dengan sukun ke? Ni kita ulang balik ni. Haji Yaakob pun tak ada. Haji Yaakob lah. Tak boleh, Ustaz. Tak boleh, okey. Tak boleh, saya nak minta tolong. Kak Aini tolong jawab. Boleh ke tak? Bukan. Haji Yaakob tak boleh. Ustaz punya soalan tadi, jazam tak boleh, isim tak boleh menerima jazam. Isim tak boleh terima jazam. Maksudnya apa? Isim mufrad, jamak, taksir, muannas semua tak boleh jazam dengan sukun. Melainkan Fi'il mudhari'. fi'il mudhari' sahaja. Fi'il mudhari' sahaja yang boleh menerima jazam. Contoh kita kata apa? Ini kita dah balik dah semalam. Apa saya tulis? Mana pen saya? Mana pen? Mana pen? Ni ada. Ni pen. Tengok. Kita kata apa? Fi'il mudhari' lam yakum. Tu. Fi'il mudhari' yang tak berhubung dengan akhir sesuatu. Contoh apa? Dia jazam dengan sukun. Lam yakum. Nampak tak? Jadi lam tu dia masuk di atas fi'il mudhari'. Maka dia jazamkan yakum tu dengan sukun. Ni sukun ni. Habis. Tu dah habis dah semalam pembahasan kita. Ustaz, Ya, Ajar Ayu. kalau apa uskut diamlah tu dia macam mana pula? Dia tu dikira perkataan Itu dia jazam fi'il ke? mudhari', dia fi'il amar. Kut diam. Okey. Tu fi'il amar nanti akan datang Terima terbaca kasih, lagi. Dia tak masuk bab dia lagi Uskut, diam oleh kamu. Tu lain. Tu lain. Tu bukan jazam dengan apa. Ni jazam dengan ni lam ni panggil amil jazam ni. Ingatlah dulu tu panggil. Amil jazam. Dipanggil huruf jazam ni. Ya, Ustaz. Huruf jazam. Ingat lagi tak? Ni minggu lepas ni cerita lah. Yakum ni sebab apa bari sukun Ustaz kalau tanya? Sebab dia masuk amil jazam. Amil jazam ni lam ni. Diri lam ni kita panggil huruf jazam. Maka kalau yakum kita nisbahkan dengan lam, maka yakum ni jadi sukun ni. Sebab apa jadi sukun? Sebab dia masuk amil jazam. Ini kita panggil nisbah yakum pada lam ni dipanggil amil jazam. Nampak? Kalau diri lam tu haraf jazam dia panggil. Kalau connection antara yakum dengan lam tu, connection pula Kalau dia punya ikatan dia, yakum dengan lam tu kita panggil amil jazam. Habis itu. Baik, ni dah kita dah bahas dah dulu ni. Okey, baik, tengok lagi kitab kita lagi. Qala al-musannif rahimahullah wa kharaja an zalika. Panjang juga Wa kharaja an zalika, dan keluar daripada demikian itu. Apa demikian itu? Iaitu demikian yang tersebut. Apa dia demikian itu zalika? Hajar Rahayu semalam dah beritahu. Ada Ustaz? Apa dia zalika? Wa kharaja an zalika.
daripada yang kita belajar yang sebelum ni, yang 4 tu. Apa dia? Oh, semalam tak ada tulis ke? Tak ada dengar, tak ada tengok malam? Tak, saya ada awal-awal je. Masa minit-minit awal tu je. Oh, okey. Tak apa ni, maaf. Terima kasih, Ustaz. Okey, baik. Wa kharaja azalika. Okey. Fahda, silakan. Apa rujuk dhamir zalika mana? Mazkur min nasbiha bil fathah wa khafdiha bil kasrah wa jazmiha bisukun. Okey, terima kasih. Jadi kita ada pelajar kat sini dia faham bahasa Arab senang. Jadi zalika tu dipanggil isim isyarah. Demikian itu. Demikian itu yang tersebut daripada nasabnya dengan fathah, khafatnya dengan kasrah, jazamnya dengan sukun. Baik. Keluar daripada demikian itu tu, yang tersebut daripada nasab dengan fathah, khafat dengan kasrah, jazam dengan sukun tu, keluar tu salah satu asya'a, oleh 3 perkara. Jadi nak cerita kata dia tak sama dengan tu 3 perkara ni. Ni. Mana 3 perkara ni? Ni kena ingat ni. Dia kata yang pertama jam'ul muannasis salimu yunsabu bil kasrati. Ni kena ingat kaedah ni. Dalam matan jumiah ni bukan semata-mata matan tetapi disertakan juga dengan kaedah. Bila kita ingat jamak muannas dinasab dengan kasrah. Ini satu kaedah. Esok-esok kalau ada orang baca nasab tu ada yang baca dengan fathah, itu kita dah tahu dah ni jawapan salah. Nampak? Contoh kita kata gini. Nanti saya nak tanya ni Baik, saya nak tanya Allahumma salli Muhammad. Farid Fans. Ajar apa ni? Umi Farida. Itu nama Farid Fans. Ada tak? Ini pakat senyap ini ramai ni. Tak apa, saya tanya lagi. Saya nak tanya Hajar Nomad Darus. Ada ke tak? Sebab tanya Haji Kazaman tak ada tak ni? Ada Ustaz. Haji, okey. Hajar Nomad Darus saya nak tanya. Ni nak baca mana? Innal muslimat. Nak baca innal muslimatu ke innal muslimata ke innal muslimati? Innal muslimati. Sebab apa? Dia kasrah jamak macam mana ya? Sebab apa? Saat ni bawa saya sebut dah saat ni. Dalam kitab ada sebut dah kaedah dia. Sebab dia nasab dengan kasrah ya. Ya, tepat sekali tu dapat depan tu. Jam'ul muannasis salimu yunsabu bil kasrati. Itu satu kaedah. Itu kena ingat kaedah tu. Jadi inna ni dia masuk inna, jangan baca innal muslimata. Baca innal muslimati. Ni contoh dia. Jangan baca innal muslimatu, tak kena. Baca innal muslimati. Sebab apa? Sebab inna ni kan isim inna, dia beramal dengan dia menasab isim. Menasab isim dia bagi kasrah. Nampak lagi tu dia. Faham lagi tu apa ya Hamir, nampak faham? InsyaAllah Ustaz, faham. Alhamdulillah. Ni semalam ada kawan tu Terengganu nama apa tu Hajar Norma Rafi, nak faham? Semalam dia masuk juga, saya tahu. Kawan dia tak masuk semalam, Hajar Wazizah tak masuk. Hajar Norma Rafi, faham?
Cuba Ustaz. Okey, alhamdulillah cuba Alhamdulillah. Okey, baik. Ini contoh kita baca innal muslimati. Jangan tanya kenapa tak ada innal muslimata Ustaz? Sebab dia kena ingat pengecualiannya kalau jamak muannas, mindset kita dia nasab dengan kasrah. Kalau rafa' tak apalah, kalau kita buang inna ni inna kita buang. Contoh kita buang inna ni. Contoh. Dia tak ada inna, kita nak baca muslimati tak boleh. Tidak ada amil. Kalau tak ada inna, kita nak baca apa ni? Buka ke meja ini. Kita nak baca apa ni? Kalau macam ni, nak baca apa ni? Macam nombor Al-Muslimatu lah, sebab dia tak ada amil langsung. Baca Al-Muslimatu. Nampak? Muslimata tak boleh baca. Kalau macam Muslimata boleh sekejap lagi. Habis. Tu kalau nasak lah. Habis. Terpadam. Okey, tolong tutup. Okey, baik. Ya. Hajar Norma lupa tutup speaker tu. Okey, baik. Itu dia katakan jamak muannas salim nasab dengan kasrah. Pertama. Yang kedua, walismul ladzi la yansarifu yukhfadu bil fathati. Ismul ladzi la yansarif dikhafatkan dengan fathah. Ni kita dah bagi contoh dulu. Contoh kita kata marartu. Perhati elok Ajamili marartu bi Ahmada. Ni contoh dulu. Marartu bi Ahmada. Sedangkan ba ni huruf jar. Ba ni huruf jar. Kenapa tak baca bi Ahmadi Ustaz? Kalau orang tanya. Sebab dia tu dipanggil ismul ladzi la yansarif. Ahmada ni, diri Ahmada ni, dia panggil ismul ladzi la yansarif. Ismul ladzi la yansarif. Sebab tu baca Ahmada. Sebab isim yang tidak terima tanwin, yang tidak terima baris bawah. Mudah-mudah kata. Memang dia tak terima tanwin. Tapi dalam sama dia dia menegahkan daripada baris bawah. Dia panggil mamnu' minas sorfi. Tak apalah, nanti kita bahas benda tu. Ditegahkan daripada atas. Baik, ismul ladzi yansarif ni boleh kita kata lagi satu perkataan lagi. Ni saya tulis. Perhatikan. Saya buat kurungan. Ni barunya, ni barunya. Ni tulis. Benda sama juga. Mamnu'. Mamnu'un minas sarfi. Tu dia. Tertegah daripada tanwin. Tertegah daripada baris bawah. Undang-undang kata. Sebab dia khafat dengan fathah. Dia panggil mamnu'. Mamnu' ni tertegah. Kan kalau siapa pernah pergi tanah Arab dia ada satu kalau tengok apa tu? Ustaz, minta maaf Ustaz. Apa mamnu'un min apa? Mamnu'un minas sarfi. Minas sarfi. Okey. Saya tulis dah minas sarfi, saya tulis dah tu. Mamnu' minas sarfi ni kalau kita biasa tengok kat tanah Arab, siapa pernah pergi Mekah ke Madinah ke, dia dah tulis mamnu'ut tadkhil. Dilarang merokok. Kalau tengok dalam ada satu junction ke apa dia panggil? Apa dia panggil apa? Kita panggil apa tu?
Yang satu tempat papan tanda tu. Masih ingat panggil apa tu? Ajar saya lah. Signboard. Signboard. Signboard tu dia tulis mamnu'un minat tadkhin. Mamnu'ut tadkhin. Dilarang merokok. Mamnu' tu dilarang. Dilarang daripada baris tanwin. Dilarang daripada tanwin. Sorfi. Bukan ilmu sorof. Tu. Habis tu dia punya maksud sama lah. Ismillah Jilan Sorif tu. Maksudnya dia menegah. Mamnu' ni menegah. Habis itu. Nanti esok kalau pergi nak pergi umrah ke lepas ni dah boleh buka dah. Tengoklah. Tanah Arab tu tengok mamnu' ni aku nak tengok kalimah ni. Ustaz, apa yang saya belajar mamnu' Ustaz saya dulu-dulu cakap kalau mamnu' min as-sarf ni maknanya nama yang bukan orang Arab. Betul tak Ustaz? Namanya dia banyak dari 9 semua, bukan tak semua Arab. Dia antara salah satu dia punya ajam dia panggil. Sama je. Maka sampai dengan Ismail Azam sama, cuma Ahmad tu dia panggil dia tak, walaupun kita kata dia nama Arab, tapi dia atas wazan fi'il. Ajar Rana. Dia panggil nama dia tertegah bagi nama selain pada orang Arab. Contoh Ibrahimah. Dia tak baca Ibrahimun, tak baca. Musa, ada orang baca? Musan, tak ada. Musan, tak ada. Itu semua nama ajam dia panggil. Nama bukan selain nama orang Arab. Musa, Ibrahim, Yunus. Jangan baca nama orang Yunusun, jangan. Yunus. Yunusu. Itu dia panggil nama orang ajam. Mamnu' min as-sarfi dia kata. Sama je Ismul Jilan Sarif. Hanya orang nak nampak Baik habis. Ni dia panggil Ismul Jilan la yang sarif. Jadi dia khafat dengan fathah. Ni khafat dengan fathah, nampak ni. Kada ni. Tu khafat dengan fathah. Ni khafat ba ni. Huruf jar, huruf khafat. Huruf jar kita panggil, huruf khafat pun panggil. Sama. Huruf jar pun panggil, huruf khafat pun panggil. Habis. Nampak lagi apa tu Haji Safar? Ada tak Haji Safar? Saya pun masih sebut dah. Haji Safar faham lagi? Boleh Ustaz sikit-sikit. Alhamdulillah. Ini dah okey sikit lah. Mic ni, ini mic clear ni. Semalam. Ini mic okey, semalam rosak sikit. Okey Haji, tak apa je Okey. Baik. Tengok kitab. Wal fi'lu. Okey, kita pergi lagi. Kita belajar relax kalau tak faham tanya. Jangan kita kata aku nak habiskan kitab ni juga. Jangan Memang nak habis tapi slow-slow lah bagi faham. Ustaz. Ya, Hajar Ina. Sekarang ni macam saya nak klik macam nak nampak sikit lah sekarang ni. Maknanya yang baris ini dia berubah kerana amil di depan tu ke Ustaz? Ya, betul. Okey, baik. Itu boleh nampak sebab amil penyebab. Ingat bila saya sebut amil tu apa? Pengubah ataupun penyebab. Bila amil tu duduk depan, maka selepas pada amil tu dia nak mengubahkan baris dia ke, dia nak berubahkan huruf dia ke. Sebab tu dia kata kita punya bab ni yu'rabu bil harakat dan yu'rabu bil huruf. Tu dia. Nampak lagi Ada kala dia berubah tu dengan huruf, ada kala berubah dengan harakat. Soalan jika Haji Yaakob tanya kenapa Ismul apa tu fi'il 5 tak masuk Ustaz? Sebab dia berubah akan huruf. Nampak tak? Dia buang huruf tu kadang-kadang. Tu nanti kita tengok nanti akan datang. Baik. Lagi. Wal fi'lul mudhari'u al-mu'tallul akhiru yujzamu bihasfi akhirih. Tengok ni. Dan fi'il mudhari'. Ni semua pengecualian Fi'il mudhari'
yang mu'tal akhir. Baik, saya nak tanya. Fi'il mu'tal, fi'il mudhari' mu'tal akhir. Saya tanya Allah si Muhammad. Farid Fans, boleh jawab lagi tak? Umi. Ustaz tak boleh lagi. Ustaz tak boleh lagi Ustaz. Okey, tak apa. Tak nampak lagi Okey. Minta maaf, tak apa. Saya nak tanya Allah si Muhammad. Nama apa ni, lupa dah. Mama Mala, nampak lagi Mama Mala? Ni tak suara ni. Ada ke tak ni? Ke tak ada? Selalu dah ada. Mama Mala ada ke tak ada? Mama Mala tak ada ni. Ada. Oh, Saya ada. masih follow Ya. tapi dalam gelap meraba-raba. Maksud dia macam tu. Faham lagi? Faham tak faham lain cerita. Yang penting follow. Follow. Tambah. Yang penting kata Haji Kazaman, belajar sehingga mengetahui. Yes. Ya betul. Walaupun saya masih sekarang ni tengah blur sebab banyak dah tinggal 2 minggu ni. Jadi tapi I will try my very best to understand. Okey, baik. Alright. InsyaAllah, terima kasih banyak. Thank you. Ifhami. Okey. Ada orang kat tangan tadi. Okey, adik apa tu nama apa? Fahidah tadi. Ya. Apa dia masukkan fi'il mudhari' mu'tal akhir? Assalamualaikum Ustaz, Kak Ida ni. Ya Kak Ida. Kak Ida pula. Maksudnya yang tak bersambung dengan huruf alif waw ya. Okey. Fi'il yang tak bersambung dengan huruf alif waw ya. Okey. Habis lepas tu dia kata pula yujzamu bihasfi akhir, dijazamkan dengan hazafkan akan akhirnya. Tolong bagi contoh. Dah belajar dah ni. Kaedah. Lam yad'u Ustaz. Lam yad'u. Tak ci ni ada orang belakang bagi tahu jawapan ni. Kak Ida orang masuk ni. Tengah jalan dah. Okay. Dia ada 3 dulu, kita dah bagi tahu bukan 1 dia. Dia alif waw ya. Kalau alif waw lam yakhsha. Ni saya padam Dengan jazam, okey saya padam semua. Jadi dia kata fi'il mudhari' mu'tal akhir. Bila sebut fi'il mudhari' mu'tal akhir, huruf di belakang dia tu ada huruf ilat, minta maaf. Ada huruf ilat. Maka fi'il mudhari' mu'tal akhir ni dijazamkan dengan dibuangkan akan akhirnya. Akhir bagi fi'il mudhari' mu'tal tu. Jaga domain. Kat ini. Ajar Rahana. Wal fi'lul mudhari'u al-mu'talul akhiru. Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir itu yujzamu. Dijazamkan akan dia, akan fi'il mudhari' itu bihasfi akhirihi, dengan dihazafkan akan akhirnya. Nya tu kembali pada mana? Nya tu kembali pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Dobel situ. Nya tu kembali kepada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Ajar Rahayu. Ustaz. Ya. Yang maksudnya tak ada alif waw ya tu, macam kalau dia terima huruf jazam lam tu, maknanya dia kena ada tanda sukun kan? Macam Ustaz bagi tu lam yarji'. Tu bukan fi'il mu'tal. Dia kalau yarji' itu bukan fi'il mu'tal. Macam ni yarji'. Yang Ustaz lam yarji'. Tak apa, yarji'u dulu. Okey. Lam yarji' kita kata. Okey. Lam yarji' ni fi'il apa ni? Yarji' ni. Fi'il mudhari' apa tu? Ajar Ayu. Ya Ustaz. Lam yarji' ni fi'il mudhari' apa? Sebab tak, sebab saya tengok yang Ustaz bagi tanda tu, kalau yang fi'il mudhari' sahih akhir tu kan, tak sama dengan yang ni. Fi'il sahih akhir. Fi'il mudhari' sahih akhir dia tidak ada huruf ilat di belakang. Ni kan ain. Ain bukan huruf. Ya. Ain tu bukan huruf ilah. Waw dengan ya ada ke ni? Tak ada. Alif waw ya dia nak belakang ni. Sebab tu kita bagi contoh. Fi'il mudhari' mu'tal akhir.
Ni saya buang. Contoh kita kata apa? Lam yakhsha. Ni semua dah belajar dah ni. Ni fi'il mudhari'. Ajar Rayu tengah sambut anniversary tu Ustaz. Dia lupa semua. Aib. Haji Kau Zaman. Pergi mana tadi? Ustaz. Rehat. Pergi mana tadi? Saya tanya tak. Saya jawab tanya banyak kali tak ada. Yang tadi saya bilik air Ustaz. Ya. Oh, pening. Tak. Haji Khabar Zaman pergi bercinta dengan wife dia tu. Kata kat orang. Sebab saya panggil tadi, dia kata mana je 3-4 kali panggil. Tak nyok-nyok. Ada Risau. sekejap je Ustaz. Sekejap je, terlelap dia. Okey, tak apa je. Dimaafkan. Ya Ustaz. Dia tak apa Haji. Lama-lama sekali bila lagi nak Tok kenali je. Tok kenali dah aja tidur. Betul kan kita dulu, betul? Jangan main nanti tanyakan dia jawab Ajar Rayu. Jangan main Ajar Rayu Jadi kalau cakap sama sesenyap kan dia jawab kan, jawab. Baik, habis. Baik, lam yakhsha ni huruf ilat di belakang ni huruf ilat apa ni? Abang Selamat. Tu. Alif. Alif apa ni? Dia panggil alif apa ni? Alif maskurah Ustaz. Maskurah? Yelah, nama orang lain. Marah rumah lagi. Ingat nama Maskurah lah. Nama apa ni? Maksur. Alif Maksurah. Sorry Ustaz. Alif Maksurah. Ingat nama lain ni kan marah dengan rumah kan. Maskurah mana nak ni? Maksurah. Sorry Ustaz. Tak apa. Alif dia panggil alif maksurah. Ni, saya tulis Alif maksurah. Apa maksud alif maksurah? Alif yang dipendekkan. Sebab kan dia pendek dia. Lam yakhsha. Lam yakhsha. Dia tak ada lam yakhsha. Itu panjang. Sebab tu dia panggil alif maksurah. Lam yakhsha. Dipendek. Alif yang dipendek. Qasar. Ustaz, dia tak sama dengan yang apa yang takdir tu, yang ya takdir tu. Kan ya? Ya takdir. Yakhsha. Tu ya kat ujung dia kan? Yakhsha kan? Tu muqaddarah. Dia lain ya? Lain. Dia tak sama ya? Dia bukan ya? Dia lain. Okay. Ini dia sebab dia masuk lam tu. Baik. Tak apalah. Jika sama maafkan Ajar Rayu. Dalam minggu ni cuti sekolah dia pening-pening sikit. Ajar Rayu dia tengah susah hati. Doakan dia lah. Dia sambut ulang tahun perkahwinan tu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ajar Rayu sekarang dia tengah banyak berdoa menajat sekarang. Tak apa, kita maafkan dia. Cuti sekolah. Okey, baik. Lagi habis. Itu lam yakhsha. Jadi ada 2 lagi huruf ilat. Ni kita dah belajar dulu ni. Dua lagi apa? Lam. Yang kedua huruf ilat. Waw. Apa dia waw? Dah kenapa Ustaz left pula tu? Disconnected. Terkeluar tadi. Okey, yang kedua dia panggil huruf ilat dengan waw. Apa dia? Lam. Lam yad'u. Lam yad'u. Ni. Macam jenis yad'u bukan ada waw, tak ada waw. Sebab apa? Sebab lam ni kan dia menjazamkan di akhir huruf ilat. Asal dia yad'u, asal dia macam ni. Jadi korang zaman. Tapi bila masuk amil dan lam ni, maka dia menjazakan lam yad'u. Lam yad'u. Macam tadi lah, lam yakhsha tu asal lam yakhsha panjang. Asal lam yad'u panjang. Tapi ni bila masuk lam ni dia jadilah. Lam yad'u, dia buangkan waw. Dia buangkan huruf ilat tadi tu. Nampak lagi? Ajar milih?
Nampak Ustaz, Ustaz? maknanya Ustaz, kalau yang hari tu kita belajar fi'il mudhari' sahih akhir kan. Maknanya dia ada yang macam sahih akhir tu yad'u yang Ustaz kata tu dia tak dikira sahih akhir sebab dia ada waw kat depan tu kan. Yad'u tu. Dia fi'il mudhari' sahih akhir, dia tidak ada huruf illat. Itu saya terpegang. Tak kira contoh mana-mana pun, tapi dulu kita dah belajar dah ni. Dulu kita belajar dua. Fi'il mudhari' sahih akhir dengan fi'il mudhari' mu'tal akhir. Itulah saya confuse sebab macam hari tu kan kita belajar yang kalau yad'u ada waw kat depan tu, waw mati tu. Lepas tu ni Ustaz kata kalau ada lam yad'u, dia tak ada waw tu, dia jadi yad'u je. Habis saya betul. macam Tapi tu fi'il mudhari' mu'tal akhir, bukan fi'il mudhari' sahih akhir Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Baik. Yang terakhir lam yarmi. Lam yarmi. Okey, lam yarmi. Lam yarmi asalnya yarmi macam ni. Yarmi. Ada ya. Yarmi. Tapi bila masuk lam haraf jazam, bila masuk dengan yarmi tu jadi amil jazam, dia buangkan ya, lam yarmi. Lam yarmi. Nampak lagi tu? Jarayu nampak? Okey, nampak Ustaz, nampak. Okey, habis. Clear tak lagi Haji Khairul Zaman? Clear Ustaz, yang ni clear. Okey. Baik, nanti kita semua dah sampai stesen kita dah. Ini Babeli ada yang ngajar. Okey, baik. Kita sambung lagi esok. Wallazi yu'rabu bil huruf. Ni lain tak? Ni lain lah. Esok tebak tak baik, jadi ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatad darain amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin.